Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di sesi Tadabbur Juz 30. Kali ini dengan izin Allah Ta'ala, kita akan tadabbur surah Al-A'la secara ringkas. Antara poin-poin yang akan kita bincangkan dan kupas pada sesi kali ini adalah surah Al-A'la itu sendiri, kedudukan surah, maksud surah, intipati surah, pembahagian ayat dan juga asbab nuzul bagi surah ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan surah Al-A'la. Surah Al-A'la merupakan surah Makkiyah. Ia diturunkan di Mekah. Surah Makkiyah adalah surah yang tertumpu kepada akidah. Bukan itu sahaja, bahkan ia juga mampu merangsang kepada kemantapan akidah itu sendiri selain dari meningkatkan keimanan kepada sesiapa sahaja yang membaca dan memahaminya. Surah Al-A'la diturunkan pada peringkat pertama kenabian, iaitu sekitar tahun 1 hingga tahun 3 kenabian. Ini bermakna ia diturunkan semasa dakwah dijalankan secara tersembunyi. Akan tetapi sebahagian dari surah ini diturunkan juga sekitar tahun 4 hingga tahun 6 kenabian. Kita beralih kepada kedudukan surah. Surah Al-A'la merupakan surah yang ke-87 di dalam Al-Quran. Ia mempunyai 19 ayat. Ia terletak di muka surat 591. Surah ini berada di antara surah At-Tariq dan surah Al-Ghashiyah. Kemudian kita beralih ke maksud surah. Al-A'la bermaksud yang maha tinggi. Al-A'la merupakan salah satu nama Allah yang mana ia menetapkan dan menentukan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah yang paling tinggi di atas segala sesuatu. Al-A'la adalah af'al tafdil, iaitu bentuk kata yang menunjukkan paling, yang mana ia menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua makna ketinggian. Oleh kerana itu, Allah lah yang paling tinggi kedudukannya, paling berkuasa dan paling tinggi zatnya di atas segala sesuatu. Disebutkan namanya Al-A'la di sini adalah untuk menerangkan haknya yang disucikan, yakni disucikan dari semua jenis kekurangan atau dari segala jenis kekurangan. Kemudian kita beralih ke intipati surah. Sebelum itu, kita lihat dulu sinopsis surah. Sinopsis surah bagi surah ini adalah peringatan kepada orang mukmin tentang kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahawa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal berbanding dunia. Ini termaktub di dalam ayat 16. Surah Al-A'la mempunyai 3 tema utama. Tema yang pertama adalah penyucian dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengetuk kesedaran manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Tema kedua pula ialah beban tugas dan peringatan. Ia menegaskan hakikat risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahawa baginda diutus untuk memberikan petunjuk dan menyebarkan hidayah ke seluruh alam. Tema ketiga pula adalah unsur utama kemenangan. Penjelasan Al-Quran yang singkat dan padat tapi membawa kepada kemenangan dunia dan akhirat. Kemudian kita beralih ke pembahagian ayat. Surah Al-A'la boleh dikategorikan kepada 3 bab. Bab yang pertama terdiri daripada ayat 1 hingga ayat 5. Bab ini menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak manusia untuk melihat kehebatan ciptaannya. Manakala bab kedua pula terdiri daripada ayat 6 hingga ayat 10. Ayat-ayat ini menyentuh berkenaan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya, betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengingati Al-Quran dan tidak lupa. Bab yang terakhir pula terdiri daripada ayat 11 hingga ayat 19. Ia menceritakan tentang 2 golongan manusia, iaitu mereka yang rugi dan juga mereka yang beruntung. Akhir sekali, kita lihat asbab nuzul.
Asbab nuzul bagi surah Al-A'la ini terletak pada ayat 6, iaitu sanuqri'uka fala tansa. Ibnu Abbas menyatakan, apabila Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tergesa-gesa membacanya dari awal sebelum sempat Jibril menghabiskan bacaannya kerana takut terlepas. Lalu Jibril bertanya, "Mengapa engkau melakukan demikian?" Baginda menjawab, "Aku khawatir akan terlupa." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Sanuqri'uka fala tansa." Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Alhamdulillah, selesai sudah sesi tadabbur kita kali ini. Semoga ia bermanfaat buat semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.